Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan sawadikap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Yang bermaksud telah berlaku kerusakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan ataupun berpunca daripada yang dilakukan oleh tangan manusia. Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 41 Surah Ar-Rum. Yang dihormati saudara pengacara Ajil Majlis, yang berhormat Datuk Speaker Dewan Negeri Kelantan, yang berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan juga Dewan Rakyat, yang amat berusaha Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Pengarah Perhutanan Negeri, Perhutanan Semenanjung Malaysia, yang dihormati Encik Natapuan Sirat Canat, Gubernur Negeri Nartiwat Thailand, yang amat berusaha Tuan Haji Zahari bin Ibrahim, Pengarah Perhutanan Negeri, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Perhutanan, yang amat berusaha Ketua Jajahan Pasir Mas, Div-Div Jemputan, Datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan. Pertama, marilah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, kita berkesempatan untuk bersama-sama dalam majlis yang kita namakan Perasmian Sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Negeri Kelantan tahun 2015, dan merupakan suatu majlis yang amat bersejarah bagi negeri Kelantan. Dan saya mengucap penghargaan setinggi-tingginya kepada Datuk Seri Dr. Abdul Rahman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, yang sudi memutuskan untuk mengadakan majlis Perasmian Sambutan Hari Hutan Antarabangsa di peringkat Negeri Kelantan pada hari ini. Dan juga kepada semua yang terlibat bagi menjayakan program yang sangat berharga pada kali ini. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur Naratiwat Encik Natapuan Sirat Canat serta delegasi rombongan daripada daerah Sungai Golok, Naratiwat Thailand, yang dapat meluangkan masa bersama-sama kita semua di majlis ini. Bersama-sama nanti akan menanam pokok-pokok di persisiran Sungai Golok sebagai satu tanda komitmen bersama menjaga alam persekitaran dan penghijauan kawasan yang mempunyai kepentingan bersama di antara masyarakat di Rantau Panjang dan Sungai Golok. Dalam hubungan ini, saya sangat berbangga dan mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan dan Majlis Daerah Pasir Mas kerana telah memilih kawasan berhampiran sungai di pengkalan Ibrahim Pencen ini
Rantau Panjang sebagai tempat pelancaran bagi sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat Negeri Kelantan. Bandar baru Bandar Rantau Panjang adalah di antara bandar-bandar negeri Kelantan yang telah ditimpa bencana banjir, dan kita tahu satu bandar yang sentiasa ditenggelami banjir saban tahun. Maka semestinya adalah wajar kita menanam pokok-pokok ini sekurang-kurangnya untuk mengukuhkan lagi kedudukan rizab sungai ini, dan kita dapat tanam pokok-pokok yang amat bernilai dan baik kepada kita, terutama apabila saya baca dalam buku tadi seperti pokok tanjung. Pokok tanjung yang mempunyai berbagai faedah kepada kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yang banyak faedah-faedahnya yang dapat daripada pokok, selain daripada kita melihat suatu pandangan yang indah dan baik, serta mendapat menghirup udara bersih yang keluar daripada pokok ini. Dan di dalam Islam juga amnya sangat menitik beratkan berkenaan dengan permasalahan alam sekitar. Oleh demikian, sebarang aktiviti manusia yang boleh mengancam dan memusnahkan kehidupan alam adalah dilarang sama sekali, dan ia bertentangan dengan tuntutan agama. Sebagai contoh, aktiviti pemusnahan hutan yang tidak terkawal. Sebab itu pihak kerajaan dan juga melalui badan-badan berkanun serta pihak-pihak yang prihatin terhadap keperluan sumber hutan yang baik ini sentiasa berfikir bagaimana cara untuk kita menghalang serta membasmi kumpulan-kumpulan yang tidak bertanggungjawab yang menerokai hutan secara haram. Walaupun tidak besar, ada sekelompok sahaja, tetapi mereka bergerak. Kita harap bahawa atas kesedaran ini semua pihak dapat menyalurkan maklumat ini kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab, khususnya kepada pihak Perhutanan Negeri Kelantan, kepada pihak Jabatan Menteri Besar sendiri, dan satu task force di bawah Timbalan Menteri Besar untuk mengawal sila hutan-hutan kita supaya dapat dijaga dengan baik, supaya ini merupakan satu warisan untuk rakyat ummah akan datang. Walaupun kita tahu bahawa dari segi sosioekonominya hutan menyumbangkan pendapatan yang baik kepada kerajaan negeri, dengan secara sedar, dengan secara kita dapat urus dengan baik, insya-Allah sumber yang begini mahal ini dapat dinikmati bukan sahaja di segi sosioekonomi, tetapi dapat dinikmati di segi fitrah semula jadi yang Allah Ta'ala buat. Hutan, Allah Ta'ala buat berbagai jenis flora dan fauna di dalam hutan ini, bukan sahaja untuk mendapat hasil kayu, tetapi banyak hasil-hasil yang terdapat dalam hutan. Contohnya bunga-bungaan, nah, spesies-spesies kayu, kalau sebut tongkat aling, kacik timur, semua orang tahu. Nah, dan lain-lain lagi spesies yang panas, yang berharga untuk power dan sebagainya. Nah, tetapi bagi setengah-setengah orang dia tidak faham. Keperluan ini keperluan semula jadi tabi'i yang Allah Ta'ala buat. Kita faham, bahawa ini tuntutan-tuntutan sebegini amat-amat perlu dijaga. Di dalam Islam, dalam peperangan, Rasulullah SAW dalam peperangan ini sesuatu aktiviti mempertahankan negeri dan agama di sisi Islam. Dalam masa yang sama Rasulullah berpesan, jangan kamu menebang pokok, jangan kamu musnahkan
mana-mana pokok waktu kamu berperang. Berperang pun tak beri. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita senang dan kita boleh rancang dan kita boleh lihat bagaimana cara kita mau lihat bahawa hutan akan menyumbang khidmat kepada manusia terbaik untuk menyedut udara bersih. Saya sudah bercita-cita dalam pengarah hutan terdahulu, nama Cik Abdullah Sani, ingat? Kita buat lawatan di New Zealand. Satu kawasan lebih kurang 1000 ekar. Setelah diurus dengan baik selama 100 tahun, kita masuk dalam hutan itu sebagaimana kita dalam ekon yang begitu sehat. Orang yang ada sakit jantung merasa lega. Lebih lagi orang yang sehat. Jadi kita nak bahawa di Kelantan kita nak, di kawasan kita kena pasti, di lodging 1000 ekar, kita nak jadikan kawasan itu kawasan yang kita simpan, kita urus, kita jaga, dan mungkin R&D pun kena ada. InsyaAllah dengan ada feel yang dikenakan kepada pembalak tu isi sebanyak, kita akan kumpulkan untuk jadikan tempat tadi sebagai satu tempat yang terbaik. Kalau sesiapa yang ada sakit ataupun seput-seput ini boleh pergi lautan itu, boleh pergi mendapat udara bersih, insya-Allah kita akan sihat. Jadi kalau dalam Islam ini memang amat menitik beratkan tentang keselamatan hutan. Sampai waktu perai pun kita tidak boleh untuk memusnahkan hutan. Ini menunjukkan bahawa betapa tingginya kita punya kesedaran di segi keperluan sumber jadi ini untuk diurus dengan baik. Tuan-tuan perempuan hadirin datuk-datuk yang saya hormati sekalian, sejajar dengan itu, sukacita ingin saya menyatakan hasrat dan program pengurusan, pemeliharaan dan pemeliharaan kawasan hutan adalah sebenarnya sehaluan dengan wawasan 5 tahun Kerajaan Negeri Kelantan tahun 2013 hingga 2018, iaitu menjadikan Kelantan negeri yang layaknya menikmati keberkatan, kemakmuran dan kebajikan, penuh bermaklumat dan hidup yang sejahtera dengan mengoptimumkan hasil menerusi amalan urus tadbir kerajaan yang cekap, telus, berintegriti, selari dengan visi dan misi dan objektif dasar memerayatkan membangun bersama Islam. Saya akan berterima kasih kepada yang amat berusaha, Datuk Seri Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Rahim, yang telah mengambil berat sebagaimana yang telah disebut tadi, bahawa kalau kita perhatikan bahawa kita memangnya dalam pengurusan hutan ini di Kelantan kita mendapat sijil MCNI, di mana skim yang telah kita dapat pentirafan pengurusan hutan yang baik daripada sijil ini menunjukkan bahawa pihak-pihak yang dipertanggungjawab telah pun mengambil peranan tanggungjawab mereka melaksanakan dengan baik. Kita amat prihatin terhadap kepentingan sektor perhutanan dalam pembangunan sosial ekonomi negeri Kelantan ini. Kerajaan negeri terus komited bahawa kawasan berhutan di Kelantan mampu membawa kestabilan dan kesejahteraan rakyat negeri Kelantan. Di ini saya ingin menyatakan bahawa kawasan tanah berhutan di negeri Kelantan adalah seluas 865,017 hektar kawasan yang berhutan, ataupun 57.6% kawasan tanah negeri ini yang dikira dalam kawasan berhutan, dan 623,849 hektar bersamaan dengan 42% adalah berstatus hutan simpan kekal, sebagaimana yang telah disebut oleh yang amat berusaha
Datuk Seri Pengarah, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman tadi, memang kita ada 3 jenis tanah milik, tanah kerajaan, tanah hutan. Ada tanah hutan simpan, hutan kerja dan sebagainya. Dan kalau kita kadang-kadang, kalau kita memerhati daripada atas, melalui penyerapan kita melalui helikopter contohnya, kalau kita dapat adi setengah tanah yang ada tidak berhutan, dan kita dapati bahawa ada sistem tanam semula, ataupun untuk tanam semula kelapa sawit dalam kawasan-kawasan yang begitu besar, dalam kawasan Felda, dalam kawasan Kesda, di kawasan di Gua Musan, kadang-kadang mereka telah masuk untuk pusingan kedua, pusingan ketiga. Waktu itu kita lihat memang ada, menampak tidak ada hutan, tetapi sebenarnya proses ataupun usaha untuk menanam semula untuk pokok-pokok kelapa sawit tadi. Alhamdulillah, bagaimanapun kita sentiasa mendapat maklumat berhubung dengan pengurusan hutan ini melalui jawatan kuasa JKKP, Jawatan Kecil Perhutanan Negeri, dan kita juga sentiasa mendapat pandangan-pandangan daripada Perhutanan Negara melalui Majlis Tanah Negara, di mana kita juga bersetuju di dalam Majlis Perhutanan Negara untuk meningkatkan kawalan terhadap sumber hutan kita, terutama kepada penceroboh-penceroboh, bukan saja di Kemaran Highland, bukan saja di dalam hutan simpan kita di Lodging, tetapi semua kita bersetuju untuk kita mengawasi supaya khazanah yang berharga ini dapat dikawal selia dengan baik dan diurus dengan baik, maka dianya akan memberi faedah sejangka panjang kepada rakyat kita. Dan kerajaan negeri juga pada dasarnya berhasrat untuk membuat simpanan seluas 300,000 hektar tanah dalam bentuk carbon credit. Walaupun perkara ini dalam usaha kita, insya-Allah kita cuba cari cara bagaimana dapat kita simpankan hutan dalam bentuk carbon credit. Kemungkinan kita dapat penajaan daripada mana-mana pihak di peringkat antarabangsa, dunia dan sebagainya untuk membiayai atas usaha kita menyimpan hutan ini untuk mendapat carbon credit. Untuk kita menyumbang kepada dunia bahawa kita mengeluarkan oksigen negeri Kelantan untuk dikongsi bersama oleh semua umat manusia. Maka ini suatu usaha yang terbaik. Walaupun kita negeri yang kecil, negeri yang tidak besar hasilnya negeri, tetapi kita berkorban untuk kepentingan umat dan kepentingan manusia. InsyaAllah kalau kita ada cara, kita ada perastu daripada pengarah perhutanan negara, insyaAllah apa pendekatan yang ada, kita cuba sedia upaya untuk menjadikan 300,000 hektar ini untuk menjadi satu simpanan berperingkat, ataupun mungkin 30 tahun, kemudian 30 tahun lagi untuk kita kawal supaya kita dapat satu usaha carbon credit yang boleh memberi kebaikan untuk semua. Sekali lagi saya ucap terima kasih banyak kepada yang amat berusaha, Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, yang sudi melapangkan masa bersama-sama di majlis sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Negeri Kelantan bagi tahun 2015 ini. Dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan sambutan Hari Hutan Antarabangsa Negeri Kelantan bagi tahun 2015. Semoga beroleh keberkatan dan kebaikan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.